Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Yang ini kita sampai pada hadis yang ke-136, yang mana sedang bincangkan berkenaan kitab beriman dan bab penglihatan atau atau pandangan Nabi SAW kepada para anbiya. Macam Nabi SAW melihat para anbiya, Nabi ceritakan balik macam rupa para anbiya yang Nabi lihat. Tadi disebut adalah Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Antara ini disebut ada lafaz lain, ada datang lebih ramai. Tapi Nabi ceritakan rupa mereka macam mana, macam rupa nabi-nabi berkenaan. Dan Nabi kata bahawa Nabi Ibrahim adalah paling serupa dengan baginda sendiri, dengan keturunan baginda pun Nabi daripada keturunan Ibrahim AS. So dia serupa dengan Nabi Ibrahim AS. Lepas tu kemudian sebut berkenaan masalah Nabi Isa, rupa siapa, rupa seorang sahabat Nabi yang paling dekat, Nabi sebut rupa dia. Kemudian Nabi sebut Nabi Musa, Nabi terangkan rupa dia macam orang daripada Yaman, kabilah Yaman yang badan dia tegap, keras, kasar. Okay, dan kita bincang itu. Dan juga yang terakhir kita ambil ialah berkenaan dengan tajuk macam mana Nabi SAW menyatakan di akhir yang kita baca itu adalah bila Nabi selesai solat bersama para anbiya, lalu berkata, seorang yang berkata, dia kata, wahai Muhammad, ini adalah malaikat, ini adalah Malik, penjaga neraka, maka berilah salam kepadanya. Nabi kata, aku pun berpaling kepadanya, tiba-tiba dia mulakan beri salam kepadaku. Malaikat menjaga neraka beri salam pada Rasulullah SAW. Jadi itu yang disebut dalam hadis 136. Tapi yang lain itu kita ceritakan berkenaan dengan solat tu, kita ceritakan macam mana Nabi Muhammad SAW solat bersama para anbiya sehingga para anbiya dah mati. Okay, dan kita kata bila dah mati tak ada dah taklif. Tapi para ulama bahaskan, dia kata pertama sekali solat Nabi bersama para anbiya tadi, kerana para anbiya ni dia sentiasa dalam keadaan ibadat. Macam orang masuk syurga nanti mereka akan bertasbih, sedangkan dalam syurga tak ada dah kerja tak ada dah, tak ada amal. Terima saja apa hasil kerja anda di dunia. Tapi di dunia ni anda kena bekerja, beramal, bekerja. Jadi di syurga nanti ahli syurga akan bertasbih, sehingga tasbih ketika itu tidak lagi dikira sebagai amalan. Tapi macam tu para anbiya, mereka tetap solat walaupun benda tu bukan jadi taklif. Pasal bagi mereka benda tu adalah benda kebiasaan untuk mereka. Mereka sentiasa beribadat kepada Allah, merasa gembira dengan ibadat. Baik. Hari tu kita ada ni sikit, kita tertinggal nak sebut berkenaan dengan Al-Masih bin Maryam. Kan ada sebut, kita kata Al-Masih ibn Maryam. So jadi macam daripada apakah diambil? Masih bin Maryam tidak ada percanggahan berkenaan dengan perkataan Masih tu, mim bari atas, ma tu sin bari bawah, Masih, Al-Masih. Dan Masih bin Dajjal, Masih Ad-Dajjal pun Masih juga. Nanti kita baca hadis berikutnya. Lalu para ulama mengikatkan kebanyakan ulama permisalan tentang tajuk Masih ni. Dia kata Masih ni Masih, para ulama bercanggahan apakah dia diambil. Ada kata masahal ard, maksud dia masaha tu maksud dia menyapu bumi ni. Maksud dia pergi ke bumi, dia akan merantau ke seluruh kawasan dunia ni. Dia tak duduk diam setempat. Tu kata Al-Masih tu maksud dia, itu gelaran Al-Masih tu. Mana maksud dia Nabi Isa macam tu nanti, Dajjal pun macam tu juga. Okey, macam tu keadaan dia. Dia masalah. Tapi dalam bahasa yang lain macam dalam perkataan lain, masaha ni maksud dia gosok, anoint, kita gosok atau urut. Mana urut dengan minyak-minyak yang berkat maksud dia. Okey. Jadi dalam keadaan tu itu yang dimaksudkan Masih, okey. Dan ada juga dikatakan sesiapa yang disentuh oleh Isa AS, maka dia akan sembuh dari penyakit. Itu masaha sentuh. Jadi semua tadi perkataan-perkataan ni tak ada kesepakatan.
Tapi ada berkata Ibnu Arabi, dia kata Masih tu As-Siddiq, dinamakan pada Isa. Okey. Ada kata Al-Masih itu ismullah, nama daripada nama Allah. Okey. Dan Dajjal dinamakan Masih juga. Kerana apa? Kerana dia ni terpadam. Dia kata mamsuhul ain, mata dia kan terpadam sebelah kanan. Okey, dia kata mamsuh. Ada dia kata dia ni merantau ke seluruh dunia. Okey. Mana pergi ke sini, pergi sana, ke sesuka hati dia. Jadi itu terpulang dari segi masalah penamaan. Dalam English pun masih lagi ada The Messiah digunakan. Okey. Jadi Al-Masih ni adalah gelaran Allah Taala berikan pada Isa AS. So tapi ada para ulama menyatakan yang paling nyata adalah dia ni, dia kata mengelilingi bumi, tak duduk setempat dia. Itu yang paling nyata sebenarnya. Dajjal macam tu, Isa pun macam tu nanti. Dia akan pusing dunia ni, tak ada tempat dia duduk diam saja. Okey, itu yang dikatakan oleh para ulama berkenaan yang Masih tu. Baik. 137. Wa an Abdullah bin Umar qala daripada Abdullah bin Umar qala, beliau berkata, zakara Rasulullah SAW yauman, telah menyebut Rasulullah SAW pada satu hari, Al-Masih ad-Dajjal, Masih ad-Dajjal. Ini yang disebutlah, dikatakan Al-Masih tadi sebab dia mata dia tertutup satu, kan, tertutup satu. Ataupun kata kerana masahal ard, dia pusing bumi ni, pergi semua tempat. Jadi itu semua tu adalah pendapat saja, dan kita tahu dari segi penamaan Nabi panggil itu Al-Masih ibn Dajjal, Al-Masih ad-Dajjal, Masih Dajjal, Masih ibnu Maryam itu Isa, Masih ad-Dajjal, Dajjal yang akan datang, yang Dajjal ni. Jadi berkata Nabi duduk dengan para sahabat, kemudian Nabi sebut berkenaan dengan Al-Masih ad-Dajjal. Faqala, lalu baginda sallallahu bersabda, innallaha laisa bi'awar. Sungguh Allah Taala tidak buta sebelah mata. Tidak buta sebelah mata. Ala, ketahuilah, innal Masih ad-Dajjal a'warul ainil yumna. Ketahuilah bahawa Masih ad-Dajjal a'warul ainil yumna, dia buta mata sebelah kanan. Dan ni saya sering terpanggil, zaman sekarang ni orang suka, dia kata metafor. Tahu, benda ni dikata bukan reality. Maknanya Dajjal tu bukan makhluk, tapi apa? Sistem. Jadi dia kata mata satu sebab tengok dekat duit Amerika ada satu mata. Dengar sini. Okay, first thing first, anda dalam perkara-perkara ghaib, bila Nabi sabdakan benda berkenaan macam tu, terima macam tu. Kita bukan perlu terbalikkan meaning tadi kepada meaning lain, pasal bahkan benda ghaib. So bukan kerja kita untuk mengatakan tidak. Faham tak? Bila Nabi kata mata dia buta sebelah, mata dia buta sebelah, dia manusia. Bahkan memang dikatakan manusia lah. Nabi terangkan berapa lama dia akan berada di muka bumi, 40 hari. Nabi terangkan macam tu, kita terima pasal benda ni adalah perkhabaran ghaib. Bukan kerja kita untuk apa? Terbalikkan meaning tadi supaya menepati dengan reality. Tak. Faham tak? Ada orang dia suka yang tu. Dia terjemahkan kepada reality. Kata tak tunggu Dajjal tak keluar pun, tapi yang ada Amerika. Amerika dah Dajjal. Tak, ini salah. Kita kata salah. Pasal memang kita kata dalam hadis Nabi kata Dajjal bukan satu. Kan Dajjal ni banyak sebelum daripada Dajjal yang besar yang keluar, yang akan dibunuh oleh Isa AS, ada Dajjal yang lain. Nabi palsu dipanggil sebagai Dajjal. Nabi palsu yang mengaku Nabi dipanggil sebagai Dajjal. Tapi Dajjal yang Nabi sebut akan menjadi petanda kiamat, itu lain. Tanda kiamat yang betul besar tu, itu yang Nabi kata dia makhluk lah. Maka ada hadis Sahih Muslim, Tamim Ad-Dari, salah seorang para sahabat yang dia ni Kristian masuk Islam. Dia belayar dan dia jumpa sendiri Dajjal tu rupa macam mana, terikat dekat satu pulau. Dia kata, orang kita pun tambah pulau Bermuda, macam-macam tambah. Dia actually bila benda tu tadi Allah Ta'ala bukakan untuk mereka lihat macam tu. Tu saya cari pun, kalau Allah Ta'ala nak butakan kita tak nampak tempat dia, tak nampak selagi mana tak sampai waktu dia. Allah Ta'ala zahirkan bila mana sampai waktu dia. Jadi sekarang ni manusia cari tak jumpa. Kalau sekarang ni kita ada satelit, kan tengoklah kat mana jumpa kan. Kan ikut logik akalnya. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Pasal Allah Ta'ala jadikan hatta kita sekarang ni, kan hutan-hutan dunia ni kan dah diterokai. Betul? Setiap hari masih lagi ada, paling kurang ada 10 spesies baru ditemui setiap hari. Saya ulang sekali, setiap hari. Bukannya setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap hari. Ada 10 atau lebih. Lautan tu banyak lagi. Kita sebenarnya kita perasan je kita dah terokai semua. Tak pun. Kan, tak pun. Rasa takut kita lari. Nak pergi teroka tapi takut lari. Lepas tu cerita kat orang bohong.
Jadi konsep kita kata sebenarnya fahamkan sekarang ni, Dajjal ini bukan sistem. Ambil sebagai apa Nabi sabdakan, dia manusia, dia manusia. Macam mana Isa AS adalah manusia, Dajjal juga adalah manusia. Tuan pening kepala, dia lahir anak siapa bapa dia dan sebagainya, bukan kerja kita untuk cek. Nabi pun cuma ceritakan bahaya apa dia akan buat pada kita. Itu jaga. Bahaya apa yang dia buat pada kita, itu kena jaga. Kita kata kadang-kadang dia buat magic dan sebagainya. Kalau kata buat magic ni apa, separuh daripada kadang orang-orang yang pergi sembah kubur, yang kata-kata apa, konon-konon wali pun buat magic juga. Dia, kamu kat rumah ada sekian, kamu kat rumah ada sekian. Orang tu betul lah Tok Wali tu. Habis. Tok Wali tak semayang pun ada. Ni Dajjal. Ni Dajjal juga. Tapi Dajjal kecil. Dajjal besar ni, yang Nabi sabdakan dia adalah bukan sistem tapi manusia. Nabi kata Allah apa Al-Masih Maryam ni, Al-Masih Ad-Dajjal ni, Masih Dajjal, a'warul ain yumna, dia punya mata dia buta sebelah kanan. Mata dia buta sebelah kanan. Okey. Maksudnya bila Nabi apa yang ceritakan benda berkenaan, dan apa yang ini adalah sahih dan masyhur dan riwayat satu riwayat datang bawa datang kiri, tapi ini adalah kesilapan. Kalau dia kata datang kata buta mata kiri bukan mata kanan, itu adalah satu waham daripada perawi hadis itu. Macam kisah Sahih Muslim kan, kita kata semua hadis yang datang berkenaan dengan 7 golongan yang dipayungi Allah Taala dengan payungan Allah Taala, jadi payungan Allah Taala pada hari kiamat nanti ada 7 golongan. Yang second last adalah seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah dia sembunyikan sampai tak tahu tangan tak, Sahih Muslim, tangan kanan dia apa yang diinfakkan oleh tangan kiri dia. Satu tu je. Jadi itu waham, kesilapan daripada perawi, bukannya hadis Nabi. Hadis Nabi tu sahih. Tapi kecil tadi orang tu sorokkan dia punya sedekah. Masalah tangan mana tak penting. Macam tu juga masalah kita kata macam kisah Dajjal tadi, kita tak tahu berkenaan dengan tangan. Yang penting tadi Nabi kata mata dia buta sebelah. Tapi ini yang betulnya sahih ni, dia mata sebelah, stop situ je. Bukan kata dia ni berat sebelah, mata dia buta sebelah, jadi dia sentiasa tak adil. Bukan. Dan telah datang riwayat apa yang mengatakan daripada mata kiri. Dan mungkin ini apa yang dilihat oleh sebahagian orang-orang awam daripada maksud ni yang masuk mata dia buta. Tadi buta sebelah mata. Okey? Mana ini yang difahami. Dan Nabi kata ka'anna seolah-olah ainahu, seolah-olah mata dia tadi ainabatun tafiyah, ainab anggur yang kecut. Mana yang mata dia tu mata anggur yang kecut. Dia tak ada color dah. Kan padam color dia, hitam Jadi apa dia kata ni? Dia kata ini yang dinyatakan. Okey, bukan apa dia kata maksud dia tak ada sebarang apa cahaya. Mana hilang. Kita sekarang mata orang ni kan ada cahaya dia kan, ada pantulan. Tak ada. Mata dia tadi ni seperti anggur yang kecut. Tak ada pantulan langsung cahaya. Memang buta mata sebelah lah. Ini yang menolong apa pendapat bahawa dia kata mamsuhul ain, dia dipadamkan sebelah mata dia. Okey. Tapi jalan wala mata Musa. Ya dia kata macam sekiranya apa anggur yang kering ni, kismis kan kering, dia kan tak ada air. Tak ada air langsung sebagainya. Jadi mata tu kering, tak ada benda, kosong. Okey, kosong, dia tak terlihat apa-apa cahaya. Qala, berkata lagi Abdullah bin Umar, qala wa qala Rasulullah SAW, dan bersabda Rasulullah SAW, aranil lailata, aku lihat diri aku al-lailata pada malam tadi, fil manam, dalam tidur, indal ka'bati, di si Ka'bah. Fa idza rajulun Adam, tiba dapat seorang lelaki yang sederhana badan dia, ka ahsani ma tara min udmir rijal, dan seperti yang orang paling cantik yang kau lihat pada sederhananya tubuh badan seorang lelaki. Tadribu limmatuhu ala mankibai, mana jatuh dia punya ujung rambut dia kepada ni dua bahu dia. Rajulus sya'ri, mana rambut dia dalam keadaan apa tu? Bersikat. Dia cerita tarajjala kan, macam Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi kata bila Aisyah radhiyallahu anha dia basuh kepala Nabi, bukan basuh kepala tu dipanggil tarajjala. Dalam bahasa Arab digunakan tarajjala. Urajiluhu, Aisyah kata aku basuh kepala Nabi. Jadi rambut yang dibasuh kan, maksud dia rambut tu bukan setakat bersikat bersisik, dia basah kan, mana bersih rambut berkenaan, dan juga dalam keadaan panggil apa, macam apa, maksud dia bentuk rambut dia kena orang baru mandi kan, rambut macam mana?
Tak, dia kan lepas dia dah ni kan, kan macam tu keadaan dia. So bagi mereka apa, dia letak apa rambut dia tadi, rambut dia macam tu kata. Kena dilepaskan rambut jambang dia atas dua ni, rambut dia atas bahu dia, rambut dia bersikat, tapi sikat tu kan maksud sikat sisir, maksud dia kemas. Kemas kan, maksud orang kena keluar jalan kan rambut dia mengembang. Bila dia pas apa kan rambut dia dengan air dia kan nampak ni. Dan tu ada pasal dia kata takturu ma'a. Apa, kepala dia menitiskan air. Maksud dia kalau ikutkan dari lafaz yang asal, tarajjala tu dia maksud dia sikat betul. Tapi macam Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang datang, dia basuh kepala Nabi kan, urajjilu Nabi gulung kepala Nabi, Aisyah basuhkan kepala Nabi. Itu kata tarajjala. Dan kena ingat dalam hadis Nabi ni memang kita kata Nabi terangkan sifat tadi. Maksud dia kepala dia macam baru dibasuh, kemudian maksud dia apa? Air menitis. Menitis dia menitiskan air, rambut dia menitiskan air, yakturu ma'a. Wadi'an yadaihi ala minkabi rajulain. Wadi'an yadaihi ala minkabi rajulain. Mangkibai rajulain. Mana dia letakkan dua tangannya pada bahu dua orang lelaki. Okey. Wa huwa bainahuma yatufu bil bait. Dan dia di antara dua lelaki berkenaan sedang bertawaf di bait. Jadi kisah tadi dia kata kisah kata Nabi Isa alaihissalam tadi, dia kata Adamun min udmah. Mana kasut dia warna kulit dia tidak kemerah-merahan kemerah-merahan. Mana bukanlah warna dia coklat gelap sangat. Okey. Dia tidaklah terlampau gelap, tidak terlampau cerah. Kita dia kata warna kulit yang cantik daripada warna coklat berkenaan. Okey, dan ini kebiasaan warna orang Arab sebenarnya. Orang Arab dia kalau putih kemerah-merahan. Kalau coklat pun kemerah-merahan. Dia bukannya coklat yang kehitam-hitaman. Okey. Itu sebab datang dalam hadis yang lain bahawa Isa AS ni Nabi kata kulit dia merah. Kulit dia adalah berwarna merah. Okey, sebagai ganti kepada perkataan Adam. Adam tu sebab udmah tu maksud dia warna coklat tanah tu. Kalau orang Melayu kita panggil apa? Sawo matang. Tahu sawo matang tu apa? Bukan ulas sawo tua. Tahu? Sawo tu ni buah ciku tu. Ciku masak panggil. Tapi orang panggil warna apa? Ciku masak, tak sedap kan? Sawo matang. Sawo tu buah ciku tu. Soalan tahu tak? La ilaha illallah syarikalah. Tahu kan? Tak tahu kan? Itu bagi sawo matang, bukan gula sawo, bukan. Saya kecil-kecil ingatnya tu. Kulit sawo matang. Saya kata bila pula orang ni ulas sawo cukup umur warna macam ni ke? Tak, bukan ulas sawo. Sawo tu buah ciku tu. Jadi warna kalau Melayu kita panggil macam tu lah warna dia. Warna dia coklat warna coklat, tapi coklat tadi bukannya, tapi dia lebih tak gelap. Tidak gelap. Jadi ini dia sifat dalam sifat dalam hadis Bukhari dia kata annahu ahmaru ka'annama kharaja min dimas. Mana dia ni warna dia kulit dia kemerah-merahan. Yang disebut oleh dalam hadis Bukhari dan Ibnu Umar telah mengingkari kata-kata berkenaan. Macam orang kata dimas maksud dia keluar bilik mandi. Menuk kemerahan macam keluar bilik mandi. Tapi Ibnu Umar menyangkal lafaz tadi datang daripada Nabi SAW. Pasal Ibnu Umar dia dengar sendiri Nabi kata bahawa kulit dia adalah coklat-coklat cerah macam tu. Jadi dan dia kata meletakkan dua tangannya di atas ni. Dia kata okey. Dia kata lepas tu faqultu, lalu aku berkata, man hadha? Siapa ini? Faqalu, lalu mereka berkata Al-Masih Ibnu Maryam. Al-Masih Ibnu Maryam kan, Al-Masih tu Mesiah, dia gelaran Allah Taala berikan. Kata anointed dengan minyak yang berkat ke ataupun maksud dia menyusun bumi ke, Allah Taala alam, kita tak tahu. Pasal Nabi tak pernah kata Al-Masih tu kenapa digelar dengan Al-Masih, gelaran tu diberikan kepada dia, kita terima Al-Masih tu ada gelaran dia. Okey, faham Sebabnya para ulama tak sepakat maksud meaning dia satu. Yang ni kata maksud dia sekian, ini maksud dia sekian. Sebab tak ada penjelasan direct daripada Nabi SAW. Gelaran dia Al-Masih, dia Mesiah. Wa ra'aitu wara'ahu rajulan ja'dan qatata. Dan aku lihat belakang dia ada seorang lelaki. Dia kata aku lihat belakang Dajjal, belakang Isa ni ada seorang lelaki. Ja'd. Okey? Dia kata lelaki ni ja'dun, mana tegap. Qatata, rambut dia kerinting. Okey? Rambut dia kerinting. Dia badan tegap tapi rambut dia kerinting. Dia kata a'waral ainil yumna, buta mata sebelah kanan.
Ka asbahi man ra'aitu minan nasi, dan orang paling serupa, seorang yang paling serupa aku lihat di kalangan manusia serupa dengan dia ni adalah Ibnu Qatan. Mana ada salah seorang orang yang di zaman Rasulullah dahulu, dia rupa dia menyerupai lelaki berkenaan. Ibnu Qatan. Tapi kita kata, kita tak boleh cari rupa dia tadi. Sebenarnya pasal yang bahaya dia adalah apa yang dibawa. Nabi terangkan sifat. Macam Isa AS, tuan-tuan tak perlu bermimpi kita nak jumpa mimpi Isa, tak payah. Pasal anda yang perlukan pada anda adalah mematuhi ataupun menjaga akidah anda dan juga menjaga ajaran Islam. Jadi jangan sampai datang ada orang kata nafikan, anda pergi ikut. Kan? Pasal sifat tadi kita kata manusia zaman sekarang ni boleh tukar-tukar. Kan gaya mereka, hidup mereka sebagainya, kan, disembunyikan gaya sebenar. Itu orang boleh berlakon. Tapi yang sebenar kita sekarang ni kena tahu bahawa bahaya Dajjal ni, nanti kita akan baca akan datang, dia pada apa yang dibawa oleh dia. Mana opposite apa yang Nabi ajarkan. Dan kita tengkira masalah rupa dia. Rupa dia boleh jadi bukan rupa-rupa macam tu. Tengok mata tak buta pun. Dia ajar benda pelik. Tapi mata tak buta, bukan kot. Okey lah ni. Tak, bukan. Bukan macam tu. Mana kita tengok pada kita ukur pada apa? Pada ajaran tadi. Pada Islam ini dijaga dengan Quran dan Sunnah. Sekarang kata bertentang Quran dan Sunnah, jangan ikutlah walaupun siapa sekalipun. Pasal ramai orang zaman kita sekarang ni terikut dan juga terpengaruh dengan apa? Dengan rupa, gaya. Bila datang orang tu pakai serban jubah kan, pergi buat sekian ajar bukan. Betul kan? Betul macam ikut. Ya, bagus. Kan? Benda masalah yang macam kita kata macam dekat ulangan yang apa? Kes apa? Madrasah Nurul Iman. Yang zikir lompat-lompat. La ilaha illallah. La ilaha, kan? Guru dia pakai serban pakai jubah. Kalau letak dekat sini dekat Yasin Taklim ni, tak ada ustaz yang macam tu. Kan? Tapi dia orang pakai macam tu. Kalau tuan-tuan sekalian ikut gaya dan rupa, tumbang kita kata. Habis semua orang akan ikut. Macam orang sibuk dengan Ya Hanana kan, nyanyi. Semua nak nyanyi, belajar tak nak. Belajar tak ada, tak belajar sunnah Nabi, hadis Nabi tak belajar. Yang penting apa? Kita nyanyi. Sayang Nabi dengan nyanyi. Imam Syafi'i tak buat, Malik tak buat, Abu Hanifah tak buat. Imam Bukhari tak buat, Muslim tak buat, Imam Nawawi tak buat. Sebab ulama imam-imam yang kita ikut dalam hukum fiqah kita, akidah kita, tak buat kerja macam tu. Imam Ghazali tak buat. Kan orang kata Imam Ghazali tak buat. Dengan kitab Ihyaumuddin, dia tak buat kerja macam tu. Duk lepak-lepak menyanyi. Tapi orang kita seronok. Tapi kenapa? Gaya tu datang dengan kain selempangnya, dengan baju putih jubah sebagainya kan. Tu kita macam hebat. Allah, dia seronok, happy kan. Macam-macam. Kalau kita kata tu sebab kita kata banyak appearance tadi satu benda. Betul Nabi cerita berkenaan Dajjal ni mata dia buta sebelah. Tapi appearance tadi jangan kita deceive. Pasal kita bukan masalah tu, pasal Dajjal selain Dajjal yang besar ni, ada Dajjal kecil-kecil. Yang ajak manusia macam kalau dikatakan macam apa, macam orang-orang di Iran kan, dia tengok ayatullah dia tadi. Yang ajak manusia supaya buat benda kembukan, yang kutuk para sahabat. Pakai serban, pakai jubah. Kan janggut macam tu, sorban dan sebagainya. Laknat Aisyah, laknat para sahabat. Seriously. Kalau kita ikut rupa, sujud kaki lah. Serban tu tak cabut ke kepala. Pergi mana pun takkan sangat serban tu. Punya besar serban tu orang. Tapi bukan appearance bukan tajuk dia. Pasal asas pertama adalah apa? Ajaran. Nabi terangkan apa Nabi nampak. Tapi Nabi suruh kita cari. Nabi tak suruh kita, carilah kamu akan Dajjal. Tak payah cari. Dia akan menjelma nanti. Faham tak? Macam Nabi ceritakan berkenaan dengan Jibril rupa macam mana. Bukan suruh kita cari. Untuk bagi tahu pada kita apa yang Nabi nampak. Itu saja. Bukan untuk suruh kita cari benda berkenaan. Faham? Ini kalau salah faham dia baca-baca. Nabi suruh cari ni. Tak. Nabi suruh cari pun. Sebab contoh macam dalam hadis yang sahih. Nabi datang, Nabi cerita berkenaan dengan kalau apa? Kalau aku ada di sana. Nabi ceritakan berkenaan dengan Nabi Musa AS. Ini hadis Bukhari Muslim. Nabi ceritakan berkenaan dengan tempat di Palestin tu, tempat mana ditanamnya jasad atau Musa AS. Dia berkata ada bukit pasir warna merah di sebelah jalan sekian-sekian. Nabi cerita, kalau aku ada di sana, aku tunjuk kamu tempat berkenaan. Tapi para sahabat bila buka Palestin, tak sibuk pun nak cari kubur Musa. Nampak tak? Tak ada pula mengelupur Umar mana kubur Musa, mana kubur Musa. Umar tak cari. Kan Abu Ubaidah Jarrah pergi sana kan, jadi gubernur, punya lama pegang jawatan, tak pakai cari. Kemudian kita kata Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur di sana, tak cari. Maksud dia, bila Nabi cerita, bukan Nabi suruh kita cari. Dia bagi tahu apa ilmu Allah Ta'ala buka kepada baginda. Baginda bagi tahu itu je. Nabi terangkan di jalan dekat Palestin tu, dalam jarak satu balingan batu daripada Masjid Al-Aqsa, one throw rock, jarak tu yang Musa minta supaya dia dimatikan dan ditanam dia di situ.
Tapi para sahabat lepas itu tidak. Itu je, belajar yang tu. Ini belajar betul faham. Ini bukan salah faham tau, belajar betul faham. Mana dalil tu datang, ajar kita faham betul. Macam tu masalah kita kata Dajjal ni, Nabi ceritakan berkenaan dengan sifat rupa dia. Bukan suruh kita macam tak ada pun. Ya kan? Ajaran dia kadang-kadang, ajaran dia, apa yang dibawa oleh dia, orang-orang berkenaan, jaga. Jangan sampai dengan dia ajar kita cium batu nisan pun kita, tapi ustaz ni, kan Habib ni buat, takkanlah dia salah. Banyak orang kena benda macam ni. Perbuatan-perbuatan yang kita bagi, apa kan kita tunjukkan dulu kan, berkenaan dengan seorang budak. Kan dia baca Quran kat kubur kan. Lepas tu kena Syekh Arifi tanya dengan dia, kenapa kat sini? Dia kata kat sini bagus dan sebagainya. Orang pergi Yaman tahu cerita lah, orang cium batu nisan dan sebagainya kan. Mana benda macam ni kita kata masalah. Bila appearance, kan, appearance tadi tak ada pembata buta sebelah. tak ada orang ni rupa macam tu kan. Perut buncit je, tak tegak pun. Bukanlah dia ustaz Dajjal ikut hadis Nabi tu, badan tegak kan, rambut kerinteng, kan, mata buta sebelah. Ni tak nampak pun. Terus dia tengok macam, jangan tengok macam tu. Pasal itu yang besar, yang satu khas yang Nabi ceritakan. Tapi sebelum dia akan ada Dajjal-Dajjal yang lain, yang kita kena jaga benda ni. Nabi ceritakan benda ni untuk tunjukkan tentang apa yang Allah Ta'ala berikan ilmu pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faham Dajjal kecil tu termasuk ajaran yang sesat. Ya, saya. Sistem yang tak, jangan sebut sistem. ajaran sesat je lah. Semua apa ajaran sesat, apa orang yang mengaku nabi, apa orang yang mengaku dapat wahyu dari Tuhan, kemudian buat magic pula depan pengikut dia. Dia ambil ular patuk tangan tak mati. Dia ambil pisau potong tangan tak dud. Kemudian anak murid dia kata, betul lah, tok guru aku kata kun fayakun. Tak, serius. Ini dalam masyarakat kita ada benda ni. Saya pernah jumpa orang tu, dia kata apa? Dia kata kalau kita kenal Allah, kalau kita kenal dia, kata kita kata dia. Di besar, kata kita kata dia. Macam mana? Maksud dia apa kita cakap kun fayakun. Tanpa segan silu cakap macam tu. Saya jumpa orang tahun 2005 saya jumpa. Lepas tu dia dan actually dia kumpul satu kumpulan dekat Terengganu. Dia kumpulan ni ada kumpulan dia. Tak sembahyang tidak, apa tidak, tapi kata zikir sampai hati bercahaya-cahaya. Zikir bercahaya hati. Pasal dia baliklah nas Quran. Allah Ta'ala kata wa aqimis solata li zikri, dirikan solat untuk mengingati aku. So as long as kau dah ingat, then ayat tu kan, dia tak payah solat. Dia ingat betul, ingat dengan cara yang benar. Dia kata setiap kali orang sesat pun ada kebenarannya. Tak sembahyang, mungkin ada kebenarannya. Tak puasa, mungkin ada kebenarannya. Saya kata gila dia orang ni. Semua husnuzon, baik sangka. Kadang-kadang dia kata orang tak sembahyang lah. Kita kata Nabi kata beza perjanjian mana orang munafik dengan kita. Nabi kata yang menyebabkan kita cuit dia as-salah, salat. Wa faman taraka faqad kafar. Zaman saya tinggalkan solat, dia telah kafir. Apa cerita? Mudah. Ini pening kepala. Yalah, mungkin ada kebenarannya. La ilaha illallah syarikalah. Mungkin ada daripada agama Hindu tadi punya fahaman tu betul lagi. Pernah dengar ayat ni? Ramai orang yang percaya macam tu. Dia katakan mungkin ada kesan-kesan wahyu dalam agama terdahulu tu masih lagi betul. Mana tahu betul kot. La ilaha illallah syarikalah. Islam ni main kot. Jadi saya jumpa orang ni, dia kata itu. Dia kata apa? Kalau kita kenal dia, kata kita kata dia. Kun fayakun, dia kata. Saya cakap dengan dia, bang, minta maaf nak tanya sikit. Lepas dia habis cakap kan. Saya kata apa cakap macam tu? Kita badan kita ni ada benda kita boleh kawal lah. Ni Allah Ta'ala izinkan kita buat. Ni betul tak kita nak benda ni, nak pegang? Kan Allah Ta'ala benarkan kita buat. Nanti mati tu nak tarik balik. Mati tak ada lah. Kaki tangan kita tak dengar cakap kita. Kan itu keluar dari alam barzah nanti, dari kubur nanti. Manusia ni ada merangkak. Sedangkan kat dunia berjalan dah. Merangkak, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang mengesot, ada berjalan dengan muka, pakai muka ni. Ikutkan dia nak ke jalan macam tu? Tak nak. Tapi badan dia dengar tak cakap dia? Tak. Badan tak dengar cakap. Sana habis, ditarik. Sekarang tak Allah Ta'ala bagi ni. Saya kata dengan dia, ada benda Allah Ta'ala bagi. Saya kata, benda Allah Ta'ala bagi. Contoh macam degup jantung, kan, aliran darah, pembesaran sel, kan, sel besar, sel kecil dan sebagainya. Dia kata perubatan tu mudah. Saya kata bukan perubatan bang. Dia kata habis tu, saya kata macam ni, yang ini kita boleh kawal, kan. Habis ada benda tak boleh kawal. Macam tu lah, rambut tumbuh dan sebagainya, kuku panjang, tak boleh kawal. Kalau betul abang kata kun fayakun, boleh tak abang stopkan misai abang panjang? Tak pasal Ashabul Kahfi dapat. Kan dia bangun-bangun jaga-jaga tidur tu kan. Kan dia kata qala qailum minhum,
kam labistum. Bila dia bangun dan tidur tu kan, berkata seorang di kalangan mereka ni, berapa lama kau tidur? Lepas tu diorang jawab, qalu labisna yauman au ba'da yaum. Kita tidur sehari atau separuh hari. Kalau macam ni misal janggut kuku macam tu, ada ke? Kita tidur separuh hari. Kan kuku bergulung-gulung 300 tahun lebih. Kan? Takkanlah kita kata dengan tidur lama tadi, kalau dia kata berubah, masa dia takkan dia kata macam, berapa lama kau tidur? Lama dah ni. Kan kalau kuku kita panjang dalam seminggu, tengok kuku dia panjang, mesti kita kata seminggu kot. Ni dia kata apa? Sehari atau? Maksud dia rupa berubah tak? Jadi saya kata Ashabul Kahfi kan tak berubah. So kalau dia kata abang, kalau kata kita, kata dia kun fayakun, apa buat? Boleh tak? Kuku yang panjang, jenuh nak petik kuku pun setiap minggu. Kan makan-makan sesilap sekali tengah depan pak mentua. Astaghfirullahalazim, kuku menantu aku. Tu tak kena makan talam, makan talam masak lagi. Nak kongsi pula dia kata astaghfirullahalazim kan. Jadi kuku panjang, misai panjang, bulu ketiak panjang, kan jenuh. Nak kena cabut, nak kena apa. So kun fayakun, hilang bulu ketiak. Kun fayakun, jangan panjang. Boleh? Saya kata dengan dia. Dia pandang kiri, dia pandang kanan, dia sekian, dia cakap apa dia. Balik macam mana? Dia tak jawab. Tapi saya dengar cerita daripada orang kenal dia. Dia kata soalan saya tu memang dia tak jawab. Kalau saya minta benda lain dia buat. Contoh saya kata apa, tangan abang saya potong, tengok jadi tak? Kalau kata kun fayakun, abang kena kata pada pisau tadi jangan tajam. Jangan tajam. Api jangan bakar. Kau tak nak kata pada api kuni ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Rupanya yang kawan cerita, dia kata kalau minta benda tu dia akan buat. Dia buka lighter depan tangan, dia buka macam tu. Dia akan buat. Dia boleh sihir. Boleh sihir. Dia sihir lah nak tunjukkan bukti betul, buat sihir lah. Kan tengok taklud, tengok tak sekian kan, macam orang Hindu kan dia buat, tengok dia buat tunjukkan sihir, tucuk taklud. Nak ajar pada pengikut dia supaya percaya dia betul. Tu je. Dia secara tak langsung macam tu. Yang masalah guru-guru yang pelik-pelik ni, kau kat rumah tadi ada barang sekian. Dia saja tunjukkan magic depan anak murid. So anak murid dia rasa apa? Segala apa ajaran dia buat jangan tanya, just follow. Ni dajjal juga. Setelah sekali kan syariat Rasulullah akan ditinggalkan, dan dia akan masukkan idea-idea dia. So in the end orang kata apa? Bukan Rasulullah je ikut, untuk guru kita betul juga. Habis. Nampak? So dajjal lah tu. Tu dajjal juga. Tu dajjal, sama dajjal. Tapi apa? Masalah nama dia. Dia kan dajjal yang betul, yang besar. Dia dajjal kecil yang akan buat kerja juga macam tu. Yang kerja dia menyesatkan orang dengan apa? Magic. Dia buat sihir depan manusia supaya manusia itu kufur kepada Allah Ta'ala. Bahkan melanggar syariat Rasulullah SAW. Tinggalkan solat lepas tu anak murid. Sebab ada seorang tu, dia bincang-bincang ni, saya jumpa dengan orang ni, dia kata, kawan kita tu bagus, dia kata. Dia hebat. Dia pandang pintu rumah orang 3 hari tak boleh tutup. Tahulah. Dia cakap macam tu, saya pun ulang balik apa dia cakap. 3 hari tak boleh tutup pintu tu, kerana dia pandang aja. Dan bila nak mati, dia tahu bila nak mati. Tak pergi. Tak solat pun. Yang tu dia highlightkan tak solat tadi. Dajjal, ni dajjal. Walaupun rupa dia orang Melayu cakap Terengganu sekali pun, dajjal. Nak takkan cakap tunggu dajjal daripada Arab je. Orang Melayu ada dajjal dia. Orang Jawa ada dajjal dia, orang Bugis ada dajjal dia, semua orang ada dajjal masing-masing. Pergi ke Thailand ada dajjal dia, kat Filipina ada dajjal dia. Semua orang dajjal masing-masing. Tapi tengok siapa orang tu berkenaan. Kau cakap apa benda lagi? Dia buat magic macam tu sampai kan pengikut dia semua sesat. Cak Epin kan dia tunjukkan, tengok. Dia sini kan dalam satu majlis. Kenapa orang percaya dengan dia? Cerita di sini. Dia biasa buat dalam, sampai ke orang India pun ikut sekali program dia kan, sampai minum air kaki dia. Pernah tengok kan video tu? Ada orang jual dulu dekat Ismail Yakin, kat depan tu. Murah aja. Dia air dekat kuil setapak, orang basuh kaki dia dengan susu. Kemudian dia ni. Orang minum air kaki dia. Tapi okey, kenapa? Cerita dia sini. Dia biasa buat program. Kemudian katakan ada orang lumpuh, orang pekak depan tu kan. Dia cakap. Dia biasa isap okok, dia tak isap okok macam ni. Sambil dia ngajar tu, dia isap okok macam tu. Itu yang apa, sebahagian orang yang suka apa, pandai perbomohan kata di tengah ni lah sihir orang supaya percaya apa dia cakap, tahu tak? Saya tak, Ayah Pin pegang kuat, saya tak pegang kuat. Jadi dia buat macam tu. Dia itu biar. Jadi dia macam tu. Tapi lepas tu tengah-tengah ramai tu kan, nanti dia kata pada yang lumpuh tadi, bangun. Orang tu bangun. Memang bangun. Iyalah. Kalau manusia kita tak tengok macam tu.
Kita desperate nakkan jawapan Allah Ta'ala, nakkan makbulan doa. Datang kawan ni, bangun, dengar dan sebagainya. Apa jadi pada orang ramai? Percayalah tu Dajjal lah tu. Itu Dajjal. Tinggalkan syariat Tuhan, ikut syariat aku. Tapi, tengok aku buat magic-magic. Dajjal. Memang Dajjal, confirm Dajjal. Tapi beza dia bukan Dajjal yang besar tadi. Tu orang kata, tengok mata Ipin tak buta sebelah. Kan nampak tak? Perut dia tak buncit, kurus je. Kan? Rambut dia tak kerinting, lurus pula. Nabi kata, Dajjal ni rambut kerinting. Dan di situ tajuk masalah appearance tadi bukan main peranan. Nabi ceritakan apa yang Nabi nampak untuk benda yang akan datang. Tapi dalam masa sama, dalam tempoh waktu berkenaan sebelum timbul Dajjal betul, dalam Dajjal banyak lagi yang menyesatkan manusia dengan benda-benda pelik. Magic is actually bukan jawapan. Dalam Islam, para sahabat tak pernah janji pada orang masuk Islam nanti kau jalan atas air. Tak ada. Kami di Yayasan Taklim pun tak ajar macam tu. Datang Yayasan Taklim, nanti lepas tembus dinding. Tak ada kerja kan. Tembus dinding kan, jatuh ke bawah tanah terus. Kan tembus dinding, jatuh bawah tanah. Tak naik-naik langsung. Masalah juga. Dan secara asasnya kita kata, bukan itu jawapan. Jangan cari magic. Jangan cari benda-benda yang ajaib. Kita belajar ni dengan fakta. Mana atas dasar, selagi mana ini daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya, buat saja. Kita nakkan kat sana, bukan kat sini. Tak dapat apa kat sini, tak ada masalah. Yang penting di akhirat nanti Allah Ta'ala pandang kita dengan sebab perbuatan kita. Yang sini manusia ni nakkan sekarang. Kan nak, Dapat. Nak macam tu. Sampai kadang sekali macam kita kata ada para ustaz ni, dia terang, dia kata apa? Sampai Allah Ta'ala macam jadi bellboy dia. Tahu? Mana everything dia cakap Allah Ta'ala kena buat. Hebatnya. Bagusnya anda. Nabi pun pernah sakit, Nabi pernah demam. Nabi pernah kebuluran. Tak ada pula macam tu. Ya Allah, makanan. Mana ada? Faham tak? So konsep ni kena faham betul. Dalam Islam ni bukan magic itu jawapan dia. Jadi sekali-sekala kita doa, jadi betul apa yang kita nak. Alhamdulillah. Tapi jangan kita perasan pula besok buat lagi. Para sahabat tak macam tu. Faham tak? Dia buat sekali, dia tak ulang-ulang. Jadi sekali happy dengan benda berkenaan atas tanda kebesaran Allah Ta'ala ke atas dirinya, dan lepaskan. Macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia masak dalam Sahih Muslim. Dia masak makanan tak habis, cedok tak habis. Dia alih atas api. Daripada atas api dia alihkan tepi. Kemudian dia jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, demi Allah, kalau kau letakkan di atas api, kau tak alih sampai kiamat, dia akan keluar makanan. Tapi Abu Bakar tak ada pula second percubaan. Faham tak? Kan? Bukankah benda tu periuk tadi bermanfaat untuk umat Islam seluruhnya? Kalau ada periuk macam tu, tak ada siapa kebuluran. Letak ke Afrika, makan semua sekali. Periuk magic. Tak faham tak? Maksud dia Abu Bakar radhiyallahu anhu tak adalah buat sekali lagi. Kita sekali jadi, besok buat pula. Tiap-tiap hari kasyaf. Tiap-tiap hari, ni ada jin. Tiap-tiap hari, gila apa? Kan main apa ni? Main apa sebenarnya? Kalau mukjizat dan karamat, dia bukan sifat macam tu. Dia bersifat hanya sifat bila Allah Ta'ala izinkan saja. Bukan apa orang tu nak. Ni tiap-tiap hari buat. Okay, tiap-tiap hari dia buat. Salah lah. Faham? Itu kita belajar Quran, belajar hadis Nabi, tengok pengajaran di situ. Jangan sampai kita salah faham. Benda jadi, betul. Karamah para awliya, betul. Para sahabat dapat lagi banyak daripada kita. Tetapi bukan buat tiap hari. Macam Abu Muslim Al-Khawlani, dia salah seorang tabi'in. Dia bakar hidup-hidup tak hangus. Tapi tak adalah pula besok dia kerja dengan tukang besi. Tukang besi, tak panas. Tak ada. Dia hidup macam biasa. Tak ada jadi lepas jadi seorang yang buat benda magic setiap hari. Tak ada. Salah faham kalau orang tu faham macam tu. Jadi dengan sebab itu kita kata penceritaan Nabi tentang Dajjal ini rupa macam mana, itu untuk beritahu pada kita rupa dia, apa yang Nabi nampak. Tetapi bukan maksud dia kita kena cari. Bukan kena cari, ini dah rupa sekian, tak. Wadi'an yadaihi, meletakkan dua tangan dia. Okey. Ala mangkibai rajulain, di atas bahu dua orang lelaki. Yatufu bil bait, dia bertawaf di Baitullah. Faqultu, lalu aku pun kata, man hadha, siapa ini? Dia kata pada Jibril. Qalu, mereka berkata, hadzal masihud dajjal, ini Masih ad-Dajjal. Okey. Ini al-Masih ad-Dajjal. Yang dikata kat situ dia dibawa untuk bertawaf di Baitullah. Cuma sekarang ni dibincangkan kenapa dibawa bertawaf di Baitullah? Sedangkan dia ni apa? Dajjal. Okey. Sebenarnya setiap makhluk yang bergerak di muka bumi ini, tak kira dia ni syaitan ke manusia, syaitan jin atau syaitan manusia,
ataupun dia kata malaikat atau sebagainya, dia bergerak dengan aturan kehendak Allah Ta'ala, keizinan Allah Ta'ala. So atas asas pertama, macam iblis sendiri pun, dia tak pernah menyekutukan Allah Ta'ala. Dia tak pernah buat Tuhan baru. Dia ajar manusia buat Tuhan baru, tapi dia tak sembah selain Allah Ta'ala. Tak pernah takut sama Allah Ta'ala. Bahkan dia sering dalam Quran Karim timbul macam syaitan sendiri, dia akan kata dalam Al-Quran, katanya tu kan. So dia ulang banyak kali juga lah lafaz inni akhafullah rabbal alamin. Inni akhafullah rabbal alamin. Okey, dalam Al-Quran ada satu tu kan, ini kisah. Okey, contoh dia dalam surah Al-Anfal 48. Al-Anfal 48. Yang ini actually dalam Al-Anfal 48 ni akan ceritakan dia ceritakan berkenaan macam mana iblis datang sirah datang berkenaan dengan iblis ni ketika dia nak ajak orang-orang musyrikin ni supaya pergi lawan perang dengan orang Islam. Dia datang dalam bentuk rupa seorang lelaki tua. Dia datang jadi macam penasihat. Tapi ketika peperangan dia lari. Dalam peperangan dia sebutlah, dia kata inni ara ma la taraun. Aku nampak apa kamu tak nampak. Inni akhafullah rabbal alamin. Itu contoh yang disebutlah dalam surah Al-Anfal 48. Okey. Dalam yang lain, dalam surah Al-Hasyr ayat 16. Tak, bukan ni syaitan betul, iblis. Mana syaitan betul? Yang syaitan jin ni. Ya. Dan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-16 Allah nyatakan, kama salis syaitan. Ni keadaan orang-orang yang sesat ni. Kama salis syaitan idh qala lil insani kfur. Bila dia kata pada manusia ini, wahai manusia, kufurlah engkau. Dia ajar manusia supaya kufur. Kemudian falamma kafara, bila manusia itu kufur saja, qala inni bari'um mink. Dia kata aku berlepas diri dengan kau. Manusia itu kufur, ikut cakap dia pun aku tak ada kaitan dengan kau. Dia kata inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Aku takut Allah, Tuhan sekalian alam. Maksud dia, syaitan ni tadi depan sesat manusia, dia apa? Dia takut Allah, dia lari. Maksud dia, dan menyesatkan manusia, dia akan ni atas izin Allah Ta'ala. Hatta Dajjal sendiri pun kita kata dia akan bergerak di muka bumi dengan izin Allah Ta'ala, bukan datang dengan suka hati dia. So dengan sebab asas itu, dia ni adalah makhluk yang diperjalankan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Ujian bagi manusia itu sendiri. So secara tak langsung kita kata tak timbul tajuk. Maksud dia diperjalankan dia untuk tawaf tadi, bukan atas dasar ibadat, tapi atas dasar apa? Ketundukan pada perintah Allah Ta'ala. Bahkan hanya boleh menyelamatkan seorang manusia tadi daripada Dajjal, siapa? Allah saja. Itu Nabi kata dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? Bila Nabi terangkan dalam Sahih Muslim berkenaan Dajjal ni. Para sahabat Nabi SAW, bila Nabi cerita tentang Dajjal, kemudian para sahabat takut. Nabi cerita Dajjal satu pagi, kemudian petang tu Nabi tengok para sahabat datang seluruh situ, dia macam ketakutan. Pasal Nabi ketika Nabi cerita tentang Dajjal, Nabi tinggi suara, perlahan suara. So para sahabat sampai menyangka bahawa Dajjal tu ada dekat tepi pokok belakang rumpun-rumpun tamar tu, dia tengah menyorok. Dajjal tengah menyorok kat situ. So Nabi tinggikan suara, dia menyorok. Nabi perlahan, dia datang keluar. Nabi tinggi suara, dia menyorok. Maksud dia actually ketika Nabi cerita tentang Dajjal tadi, para sahabat dengar, para sahabat ingatkan Dajjal tu dekat belakang pokok-pokok tamar. Lalu bila diorang ketakutan, jalan takut-takut, Nabi kata, kenapa kan? Nabi nampak benda berkenaan. Nabi kata kenapa? Dia kata, ya Rasulullah, engkau cerita kepada kami Dajjal pagi semalam. Engkau cerita kepada kami Dajjal, dan engkau tinggikan suara, engkau perlahankan suara, sehingga kami ingatkan Dajjal berada di belakang rumpun-rumpun tamar. So kemudian Dajjal kata, bila Nabi kata macam tu, Nabi pun kata kepada mereka, ghairud Dajjal akhfafuni alaikum. Lebih selain Dajjal ni, ada dan Dajjal is actually lebih membimbangkan aku terhadap kamu. Maksud aku lebih bimbang Dajjal, benda lain selain Dajjal terhadap kamu. There's other thing yang aku lebih bimbangkan. Aku ada thing yang aku lebih bimbangkan kamu kena, dia kata. Lepas tu Nabi kata in jaa, kalau dia datang, wa ana fikum, dan aku tengah-tengah kamu, mana aku berhadapan dengan dia, kamu tak payah datang, kamu tak payah campur, aku akan dapat berhadapan dengan dia. Mana kalau Dajjal datang, aku ada, korang jangan bimbang, aku berhadapan dengan dia, dunakum, kamu tak payah masuk campur. Tapi kalau dia datang, walastu fikum, aku tak ada tengah-tengah kamu, fakullu muslimin, semua orang Islam ni haji junafsihi, penghujah bagi diri dia sendiri.
Terus menyorok lah bahkan tok guru mana pun. Faham tak? So, Nabi kata semua orang ni penghujah diri masing-masing. Nabi tak kata benda tu berkenaan kita kata apa? Boleh menyorok belakang orang, cari guru atau kumpulan yang boleh menyelamat kita dari dajjal. Tak ada. Semua orang penghujah bagi diri masing-masing. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah lah penggantiku bagi setiap umat Islam. Allah Ta'ala yang boleh bantu mereka. Maksudnya setiap manusia ni bila dajjal muncul, anda berhadapan dengan diri anda sahaja, bukan melalui tok guru, dari kat ustaz Yaman ke ustaz mana-mana sekalipun, tak guna. So, Nabi kata semua orang penghujah diri masing-masing. Nombor hadis je kan salah juga kan. Saya cakap ni kan orang kata macam ustaz ni je ke tidak? Okay. Okay. Dalam hadis Sahih Muslim, hadis nombor 2937. 2937 Sahih Muslim. Dalam tajuk Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah, sebutan mengenai Dajjal dan sifat dia dan siapa bersama-sama dengan dia. Ya. Jadi dia kata dia para sahabat kata kan, takut kan. Jadi Nabi kata faqala ghairu dajjal akhwafuni alaikum. Selain dajjal sebenarnya lebih membimbangkan aku terhadap kamu. Iyakhruju ana fikum, jika dia keluar aku tengah-tengah kamu, fa ana ahaji juhudunakum. Aku penghujah dia tanpa kamu tak payah campur. Mana aku saja berhadapan dengan dia. Wa iyakhruj, kalau dia keluar, walastu fikum, dan aku tak di tengah-tengah kamu, famruun, maka setiap manusia ni haji junafsi, penghujah bagi diri sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, maka Allah lah penggantiku bagi setiap umat Islam. Allah Ta'ala dia boleh tolong. Yang kita perasan contoh macam nyorok belakang guru apa dan sebagainya, kita boleh selamat. Banyak orang silap faham, dia ingat apa? Jemaah tertentu, kalau kita ikut, Dajjal tak kacau. Nabi sabda dah. Nabi kata bukan macam tu. Bahkan setiap orang ni penghujah diri masing-masing. Dajjal punya fitnah ni dia akan datang pada semua orang. Dia akan bawa benda tu fitnah kepada semua orang. Sepada semua orang tadi bukan berkata tok guru ke tak ada. Jangan berlindung belakang tok guru. Anda akan kena juga. Tu bahaya dia. Sebab Nabi kata semua orang penghujah diri masing-masing. Dan jalan keselamatan dia adalah apa? Ilmu dan iman. Mana orang tu kena belajar sampai dia faham dan dia beriman dengan sebagaimana Nabi ajarkan dia beriman. Maka dengan sebab itu Dajjal tak boleh masuk daripada dia. Untuk ajarkan dia bukan untuk tarik, rosakkan agama dia, tak boleh. Tapi kalau sekiranya dia tak belajar, dia mudahlah. Dia bergantung tok guru mati. Habislah kita, tok guru kita mati, Dajjal datang ni macam mana? Kan? Sedangkan Nabi SAW kata setiap orang adalah penghujah diri masing-masing, bukannya bergantung dengan orang lain. Faham? Jadi konsep berkenaan dengan apa Dajjal datang, ya. Tapi kita kata boleh berhadapan dengan dia nanti, hanya kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan anda cuba cari jalan lain, selamatkan diri, menyuruh belakang siapa. Faham? Jelas Okey. Baik. Habis kat situ. Ada soalan tentang apa melihat para anbiya ni? Tak ada? Ya. Tanya ni tentang di baik kat Yerusalem atau di Masjid Haram tu atau ketika Nabi lihat ni, ketika di Kaabah. Tapi dalam mimpi. Kan Nabi kata dalam mimpi. Cuma maksudnya kata pergerakan Dajjal datang, dibenarkan dia datang, dibenarkan dimudaratkan manusia sebab Allah Ta'ala benarkan. Bahkan dia masih lagi di bawah apa kawalan Allah Ta'ala. Bahkan sebab itu bila kita nak minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kita minta perlindungan dengan ustaz, tolong saya Dajjal datang. Tak ada. Ya? Sepatutnya minta perlindungan sebab macam ni. Ingat kita bincangkan itu berkenaan dengan syaitan. Syaitan ni kita nak lari daripada dia, nak elakkan diri daripada syaitan. Syaitan jin syaitan manusia diplomasi tak apa. Cakap dia, pujuk dia, ajak makan tak ada masalah. Tapi syaitan yang jin, anda jangan diplomasi dengan mereka. Bahkan dalam Islam anda disuruh supaya apa? Seek refuge kepada Allah Ta'ala. Direct. Minta, ya Allah, aku berlindung dengan kau dari syaitan. Minta terus kepada Allah Ta'ala. Tak ada usah gantung ini, pakai ini, tak guna. Kan gantung letak atas kan? Tak ada, dia akan datang juga. Alam tengah semayang pun dia datang. Allahu Akbar. Dia kena cucuk. Tengah semayang dia datang. Kan ini ayat apatah lagi yang lain. Tapi anyway, kita kata syaitan ni macam kita terangkan tu. Dia salah seorang tabi'in, dia nak ajar anak murid dia. Anak murid dia berkenaan syaitan. Dia kata apa anak murid dia? Dia kata kalau engkau lintas satu tempat, ada kambing gembalaan, ada seekor anjing. Anjing tu asyik gonggong gonggong kau. Apa kau buat? Anak murid dia takut, sergah dia. Kalau dia tak lari, kan orang ajar kan ambil batu, buat ambil batu nanti anjing lari kan. Kalau tak lari, Aku sergah. Murid dia tak kata lari. Dia setok guru dia tanya, dia kata aku akan lawan. Mana
dia cerita macam ni, Tok Guru tu ulang. Kalau dia tak lari, kalau dia terus, lepas tu dia lari sekali kan, mana never ending. Kalau dapat anjing bongok, betul lah anjing sekali, segar dia lari. Betul lah, kalau anjing yang tak lari, macam mana? Lawan lagi. Nanti kita kena kelakar pula, orang tengok, tengok orang tu makin kejar anjing. Betul tak? Tapi anyway, bila kita kata benda berkenaan berlaku, so bila Tok Guru tu kata, kalau dia tak lari, anak murid dia kata, aku akan sekian. Kalau tak lari, aku akan sekian. So Tok Guru tu kata apa? Ini benda tak habis. Tak habis kan? Never ending. Continuously, kan berterusan, apa guna dia? Okay, Tok Guru tu kata apa? Yang tabi'in ni kata pada anak murid dia, dia kata, bukankah lebih baik kalau kau jumpa dengan siapa? Dengan tuan dia. Kau minta pada tuan dia, pada tuan dia saja boleh katakan dengan anjing tadi, diam. Dan anjing tu akan diam. Macam tu juga dengan apa? Syaitan. Syaitan dia hanya boleh disekat oleh Allah Ta'ala. Kita minta refuge Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lindungi kita, mana diamkan dia daripada mengacau kita. Bukannya kita datang lawan dengan keupayaan kita, salah. Tak diajarkan dalam Islam ni anda apa, bumping banyak kali, apa, lawan syaitan. Makan suplemen, lawan syaitan. Mana ada? Tapi ustaz yang saya mana cakap lah, sebut nama kan ngarut. Televisyen tayangkan, jual ubat minyak wangi halau syaitan pun ada. Minyak wangi halau syaitan ada, air jampi halau syaitan ada. Sila gila apa? Dalam Quran Karim suruh kita seek refuge from Allah. Main minta pada Allah Ta'ala kan, a'udzubillah. Disebut Al-Quran, dan kita terangkan 4 kali Allah Ta'ala terangkan. Dalam surah Al-A'raf ayat 200, Al-A'raf 200, Fusilat 34-36, Al-Mu'minun 98, An-Nahlu 98-100. Laju kan? Al-A'raf 200. Tak nak baca semua, pasal benda ni kita dah ajar dalam kelas tafsir maudhu'i. Okey, Al-A'raf 200, Fusilat 34-36, Fusilat 34-36, Fusilat 34-36. Kemudian Al-Mu'minun 96-98, Al-Mu'minun 96-98. Dan kemudian yang terakhir sekali An-Nahlu ayat 200, ayat 98-100. 3 tempat selain An-Nahlu. Itu yang dalam Al-A'raf, Al-Mu'minun dan Surah Fussilat. 3 tempat berkenaan dengan hasutan syaitan. Hasutan syaitan ketika kita nak buat benda baik kepada orang buat jahat pada kita, syaitan kacau, minta perlindungan kepada Allah Taala. Dan kalau dia kata dalam yang keempat tu, yang surah dalam surah An-Nahl tu, itu berkaitan baca Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Tu satu menempat kali Allah Taala suruh kita minta perlindungan. Sekali berkenaan bacaan, 3 ayat berkaitan tajuk hasutan. Kalau dalam surah An-Nas tu was-was lah. Kalau kita campur surah An-Nas 5 kali. 5 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Mana maksud dia was-was tadi bukan dilawan dengan kita panggil apa? Train, makan ni, makan vitamin dan sebagainya. Bukan. Bahkan Ibnu Katsir kata ayat-ayat ini datang menunjukkan kepada kita bahawa syaitan manusia, anda boleh diplomasi. Mana boleh ajak sembang 3-4 Al-A'raf, Mu'minun, Fusilat. Yang satu tu berkenaan dengan tajuk baca Quran. Yang 3 tu yang asal atas. Dia kata menunjukkan bahawa boleh buat diplomasi dengan syaitan-syaitan manusia. Ajak makan, berdamai, tak ada masalah. Buat perjanjian boleh. Syaitan manusia yang tak nak masuk Islam pun. Okay. Tapi syaitan jin datang kacau, cepat-cepat apa? Minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada disuruh anda lawan sendiri. Tapi seringlah manusia ni suka nak lawan sendiri. Dengan zikir ni, dengan baca sekian-sekian. Tak ada. Jangan lawan. Minta cepat-cepat Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku minta perlindungan kau daripada syaitan dirjam. Minta. Terus minta Allah Taala. Jangan cuba lawan dengan diri anda sendiri. Macam tu dengan tajuk Dajjal. Kalau Dajjal ni syaitan apa? Syaitan manusia. Maka dia juga apa? Bentuk yang tak boleh nak tukar. Dan dia cuba nak goda kita. Maka dia punya solution juga apa? Dengan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan lawan sendiri. Buat persiapan, ketenteraan dan sebagainya, tak guna. Yang penting adalah apa? Dajjal ni dia punya bahaya. Dia bukan masalah benda lain. Bahaya dia adalah benda akidah kita tu dia terbalikkan. Itu paling bahaya. Bukan bahaya dia sakitkan kita, kita sakit perut, kemudian kita semua mati. Tak, bukan itu. Bahkan yang bahaya daripada syaitan, daripada syaitan jin ataupun Dajjal itu sendiri adalah dia tarik kita, terbalikkan kita daripada iman kepada kufur. Itu paling bahaya. Tak ada benda lain lebih bahaya daripada itu. Pasal kalau kita kata sakit perut, kita mati dalam keadaan penyakit dalam perut, anda mati syahid. Anda mati tertimpa bangunan, timpa, anda mati syahid. Anda mati terbakar, anda mati syahid. Anda mati tenggelam di lautan atau di sungai dan sebagainya, mati lemas,
anda mati syahid. So apa benda rugi dia? Kalau lepas lawan Dajjal, tiba-tiba bangunan runtuh, mati dalam bangunan berkenaan. Soalan, anda mati apa? So masalah apa? Takut dah pasal. Kalau anda mati di bunuh Dajjal, anda mati syahid. Tapi ustaz, kita nak hidup lagi. Banyak benda kan, nak beli beg lagi, nak jalan. Sogo kan, Sogo ada apa? Sogo ada sale Sogo ada sale lah. Terpulang lah. Itu masalah kita tidak faham. Pasal Dajjal ni dia bukan bahaya, dia bukan menyakitkan kita. Dia apa? Akidah kita. Sesatkan kita tadi. Mana tukar syariat. Macam tadi kan, ayah pin tunjuk kan, bangun. Lepas tu tiba-tiba orang pun kata tinggal Quran, tinggal hadis. Sebab apa? Ayah pin datang. Nampak? Kan berjaya. Dia tunjukkan benda yang magic tadi untuk tarik kita keluar daripada akidah, keluar kepada kesesatan. Tu je. Bukannya bahaya dia akan sakitkan kita, santau kita. Bukan. Faham tak? Itu paling bahaya sebenarnya. Tahu? Jelas Yes. Syahid yang dari kes-kes lain tu sama gambaran keadaan barang. Ya, saya dari segi pahala. Cuma dari segi muamalah So masuk syurga? ya, saya syuhada. Hadis saya Muslim nak baca depan ni. Kita sampai lagi hadis ni. Nanti kita sampai bab yang jauh lagi. Hadis nombor 1915. Baik, dalam hadis berkenaan daripada Abu Hurairah anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna syahida fikum, ma ta'udduna syahida fikum. Nabi tanya pada mereka, apakah yang kamu bilang, kamu kira asyahid, orang yang mati syahid, fikum, di kalangan kamu. Ni Nabi tanya para sahabat. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa mati, barang siapa dibunuh di jalan Allah, maka dialah yang mati syahid. Qala, Nabi bersabda, inna syuhada'a ummati, sungguhnya orang-orang syahid umatku, idzan, kalau macam tu, kalau begitu yang kamu fikirkan, la qalil, pastilah sedikit. Lalu para sahabat kata, qalu famanhum ya Rasulullah, siapakah mereka tu Rasul, yang lain-lain tu? Kalau kata kalau bukan ini saja, ada lagi yang lain, siapa lagi? Qala, Nabi kata, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa dibunuh di jalan Allah Taala, maka dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa mati, dia tak dibunuh tapi dia mati on the way, macam datang belajar ke, pasal jadi orang yang belajar juga dinamakan sebagai fi sabilillah. Kan pasal siapa keluar menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dia di jalan Allah Taala sehingga dia patah balik. Sampai rumah dia hilang title tadi. Sampai rumah dia hilang title. Keluar belajar dan anda fi sabilillah. Ini kan sok-sok tanggung. Ini Nabi tanggung. Kan kalau orang kan nak kena dapatkan insurans sok-sok tu kan kena keluar waktu kerja. Kalau keluar untuk bersia-sia, mana dia tanggung kan. Jadi saya tak langsung, kalau benda tu perjalanan yang pejabat suruh dan anda dapat tanggungan. Sekarang ni anda keluar belajar untuk ilmu, Allah tanggung. Balik je hilang. Sampai rumah je hilang, tak ada. Keluar balik, ada balik. Okey. Dia kata, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Man mati saja, fi sabilillah fa huwa syahid. Wa man mata fi taun. Siapa mati apa kena bawa penyakit. Wabak penyakit. Kan ada plague kan? Mati kerana penyakit yang wabak penyakit H1N1 ke, H3N9 ke, benda tak nama macam benda. Kan? Fa huwa syahid. Maka dia mati syahid. Wa man mata fil batni. Barang siapa mati dengan penyakit dalam perut, fa huwa syahid. Dan dalam satu hadis yang lain, qala ibnu Miqsam, dia kata asyhadu abika ala abika fi hadzal hadis. Aku menyaksikan kepada bapa engkau, dia kata dalam hadis ni, annahu qala wal gharik syahid. Dan orang yang mati tenggelam juga adalah syahid. Ada hadis yang lain datangkan dengan jumlah yang lain. So secara tak langsung orang ni pahala dia sama dengan orang yang mati fisabilillah tadi. Sama aja. Cuma beza dia muamalah. Tahu muamalah? Maksudnya kita kena uruskan orang tu, maka kita kena still mandikan, kafankan, semayangkan. Adapun kalau orang yang mati syahid tadi, kafankan, semayangkan ikut mazhab Syafi'i tak ada, tanam je terus. Tak ada, tak perlukan daripada lain. Pasal dah cukup malaikat dah semayangkan untuk dia, mandikan dia. Mandikan jangan. Itu kalau orang mati, dibunuh atau mati fisabilillah. Okey, tapi kalau dia kata orang yang kata-kata apa, orang yang apa? Orang yang mati dalam penyakit dan sebagainya, anda kena mandikan, kafankan, semayangkan. Mandi, kafan, semayang kena buat.
Mati kena penyakit dalam perut, kanser ke sebab ulcer, kan, buah pinggang ke, hati ke, rosak ke, failure, benda tu adalah dikira sebagai apa? Syahid. So umat Nabi buka macam tu. So kita takut Dajjal datang tu, nying, tak boleh nafas mati, kan, nying, kan dia ada power kan, nying kan. Kita idea manusia macam tu, kan, takut defy benda-benda yang kafir ni, atas dasar takut nanti, oh gila kau cakap macam ni, nanti mati kita. Kalau anda mati dengan penyakit, dengan disihir orang, anda syahid, kau bimbang apa? Faham tak? So jangan pening kepala, sangat. Pasal kita, matlamat kita ada akhirat, bukan dunia. So bila Nabi cerita tentang Dajjal ni, yang kelam kabut pula macam bila kita tak. Anda kena beramal, bukan suruh cari tok guru yang boleh selamatkan anda daripada Dajjal. Ini suka shortcut ni. Tok guru kita boleh selamatkan kita dari Dajjal. Kalau kita bersama dengan dia, beramalkan zikir dia, takkan Dajjal kacau. Macam orang apa, jual minyak wangi, setan tak kacau. Nabi tak pernah bagi janji macam tu, kan? Nabi tak pernah janji. Datang dia, minyak wangi, apa benda, kasturi syifa, menghalau. Ada gambar lagi, ustaz lah yang jual. Masalah. Ya. Saya nak makan jumpa susu atau apa pun, dia kata baca 30 Quran. Baca bismillah cukup dah. Kita nak keberkatan kan? Anda baca bismillah. Anda baca, dah cukup keberkatan dah. Saya bukan tambah. Dan Islam tak perlu penambahan tadi. Kalau kata ikutkan pembacaan ayat Quran 30 juzuk pada ayat, para sahabat tak nak buat. Imam Syafi'i tak buat, Malik tak buat, Abu Hanifah tak buat. Tu yang marah, orang marah kan cakap yang tu. Kata ustaz cakap macam ni, apa kan? Tapi seriously, kalau para sahabat tak buat, Imam Syafi'i tak buat, yang tuan-tuan buat apa? Saya nak cakap apa Nabi tak buat benda ni, tapi dia kata yang buat tu orang kafir. Orang kafir. Ya, tafsir Quran. Lepas tu tok guru nak cakap, ustaz nak cakap dana. Ya, nak dana beli kereta sendiri ke, dana buka sekolah ke, Allah Ta'ala alam. Kita tak buat sangka, tapi sebut jugalah. Tapi seriously, kan buat apa? Mengarut, kan? Tak ada pun. Cari makan benda lain lah. Cuba budak-budak yang belajar tafsir tadi, ajar, buka kelas. Hantar di tempat masjid-masjid mana, buat kat kelas baru. Kita kata minta daripada jabatan apa kerajaan dan sebagainya, bagi biayaan bagi budak-budak ni tadi. Atas dasar dia hantar budak ni tadi, dia belajar, mengajar balik. Kan para sahabat macam tu. Macam Ubay bin Ka'ab ketika dia mengajarkan Quran, Muaz bin Jabal mengajarkan Quran. Contoh macam apa ramai lagi kan? Kita ada 7 orang yang Nabi kata ambil Quran daripada mereka, Ibn Mas'ud, kan? Semua orang-orang berkenaan yang mengajarkan Quran, dia ajar Quran tak habis turun lagi pun. Gerak habis dah. Nabi hidup lagi. So Nabi hidup lagi, Quran dah habis belum? Tapi Nabi kata ambil Quran daripada mereka. So maksud dia Nabi ajarkan mereka ajar orang lain. So macam tu masalah pelajar tahfiz tadi. Kalau betul kita nak, boleh buka tahfiz lagi besar. Mana budak tahfiz tadi hantar ke surau-surau, letakkan antara pukul 5 pukul 6, kan, sejam ke apa. Siapa-siapa budak kawasan tadi nak menghafal, datang sini. Boleh je. Kan buat duit macam saya tadi, cari dia dana kan, boleh je. Ada je orang akan keluar duit. Sanggup je orang kaya ni nak keluarkan duit. Tanggung apa, siapa yang mengajar esok saya tanggung. Boleh je. Tapi gini ada nak shortcut kan, malas nak dia belajar dan mengajar is actually the best. Ya anak-anak bayar ya sungguh masalah. Faham? Jadi secara langsung bukan masalah siapa buat. Sebab kalau kita kata jaga pasal syariat Islam ini, dia adalah benteng sebenar kita daripada Dajjal. Apa Nabi ajarkan kita, belajar supaya jangan sampai Dajjal datang nanti dia apa, dia petik macam tu je kita dah terbalik. Petik je. Dia bagi was-was bagi kita macam, oh betul lah. Kan dia bagi orang buta jadi lihat, orang lumpuh jadi bangun. Tiba-tiba kita terus macam goyang ni. Sebab apa? Sebab rasakan benarlah. Kalau tak benar takkan Tuhan benarkan. Izinkan tak benar Allah Ta'ala izinkan. Orang-orang yang minta tadi tu, syaitan minta nak untuk sesatkan manusia, Allah Ta'ala izinkan. Allah Ta'ala benarkan. Sebab kita kata atas dasar tadi, mana Dajjal dan sebagainya, Dajjal ni kita kata syaitan manusia. Sama macam syaitan jin tadi. Kita tak boleh diplomasi dengan dia, kita minta Allah Ta'ala perlindungan. Jangan kita try pakai apa-apa saja, pakai ini, pakai itu sebagainya. Maka Nabi ajar pada kita berkenaan dengan ayat-ayat Quran mana kita baca untuk elakkan daripada disoal siasat oleh Dajjal. Itu berapa ayat daripada surah Kahfi? 10 awal, ada kata 10 akhir. Jadi kita kata siapa-siapa tu ambil, amalkan, baca. Tak apalah. Itu Nabi ajar. Yang Nabi tak ajar janganlah buat. Dan selawat ini kalau dibuat benteng perisai daripada segala hantu, ngarut je. Faham Jadi dengan sebab itu kita kata jangan kita cuba untuk lawan dengan diri sendiri, bahkan balik kepada Allah SWT untuk mendapatkan apa? Perlindungan dan juga pertahanan. Yang kita cuba dengan diri sendiri. Baik. Jadi Dajjal, kita habis tentang Dajjal. Ada lagi soalan? Keseronok pasal Dajjal?
Yang mati syahid tadi, kalau orang tu tak semayang tu. Semayang macam mana soalan? Di sini, pertama sekali kat ke sini. First thing first, untuk penerimaan amal, orang tu kena beriman. Dan actually bila orang tak semayang, soalan dia beriman ke tidak? Mati syahid tadi Ustaz cakap. Saya tahu, tapi masalah sekarang ni dia umat Muhammad dikira dengan siapa? Is he considered as umat Muhammad atau tidak? Kena faham benda tu. Tapi kalau kata orang tak nak ampunkan, macam ni kak, orang tak semayang ke tak benda, as long as kita kata benda-benda tersebut, dosa-dosa yang dia buat, dosa besar, dia berzina dan sebagainya, kalau tak nak ampunkan, itu hak Allah Ta'ala yang mutlak. Tapi kita tak boleh hukum orang sebut as long as dia syahadah. Dia syahadah, kan, dia tak buat lagi. Ada sahabat Nabi SAW yang pergi perang mati syahid, tak ada semayang lagi. Dia baru masuk Islam hari tu. Kemudian Nabi kata suruh rempuh, dia rempuh, dia mati syahid. Tapi tak sempat semayang pun. Kita kata atas dasar dia actually, pasal dalam Islam ni, kesalahan anda buat tu actually intentionally atau unintentionally. Kena faham juga. Intentionally maksud dia sengaja buat, memang tahu kenapa ni saja langgar. Ada golongan manusia macam ni. Maksudnya dia defy terus Tuhan, defy terus Allah Ta'ala, memang takkan ikut. Dia menyampah. Dia rasa masa macam ni. Macam baru ni kan kes apa, berkenaan dengan penyembelihan lembu dekat sekolah. Kecoh kan? Seriously kan? Belah katak tak apa, katak belah dalam amal tak apa. Kenapa? Dia tengok anatomi. Seriously, kalau sepatutnya kerajaan kan suruh semua sekolah buat penyembelihan di sekolah, pelajar wajib hadir. Yang budak-budak biologi ni tengok macam mana ni internal organ bagi binatang tadi. Boleh tahu, oh dah jantung macam ni, paru macam ni. Better. Mana kalau saya ikutkan kata orang biasa menyembelih ni lagi pandai daripada mana-mana apa budak belajar biologi kat sekolah tu. Tahu jantung, tahu sekian. Dia tak tahu benda, tahu makan je. Melantak nak menyembelih binatang tu tak nak tahu. I don't want to know, I just want to eat. Apa hal? Belajarlah, tengok, kita tahu apa dari mana datangnya makanan kita. Di mana kita proses, apa kita proses, cara kita proses. Ini main makan ni melantak. Saya rasa tak patut dibuat di sekolah. La ilaha illallah syarikalah kan. Apa tajuk dia? Kan? Benda tadi bukan masalah sensitivity, benda lama dah kita buat. Zaman berzaman. Bukan kita suruh budak-budak sekolah yang India tadi serta tarik lembu terjatuh. Tak suruh pun. Kan, ini benda ni sensitivity ni kata-kata jaga sikit. Saya dengar ada beberapa orang ahli parlimen Muslim ni dikata tak patut dibuat di sekolah. Apa masalah dia? Kan kalau buat qiyamul lail di sekolah tak apa, asal sembelih lembu tak boleh? Kemudian ni ibadat. Buat je lah, masalah dia. Kan bukan benda tu tadi, bahkan mengajarkan budak tadi respect. Bila makan tu jangan buang-buang. Nak dapat makanan tadi payah. Nak jatuhkan lembu seekor tu, nak proses dengan luka-luka tangan lagi dan sebagainya. Then you actually you appreciate makanan kita makan. Ini tak reti nak appreciate. Pasal benda tu pengambilan nyawa kan. Yang main makan-makan campak. Tak nak makan lah, buang macam tu saja. Tak boleh macam tu. Mana manusia tu kena hormat apa yang dia makan. Tahu makanan tu datang mana. Ni yang kita kata macam Jamie Oliver dan sebagainya. Dia tunjuk, dia sembelih sendiri. Binatang tu kan orang kata dia kata better tahu sendiri macam mana kita sembelih. Tahu kita ambil makanan dari mana. Ini main lantak je suka hati. Air tahu-tahu dah siap je dalam chop. Kan? Kambing tak sembelih tahu macam mana? Tak nak tengok lah, takutlah darah. Kan? Benda tu adalah sebagai ibadah. Kena tahulah ibadah tadi. Pasal kita sembelih kerana Allah Ta'ala pada hari berkenaan. Buat, pergi tengok. Tak ada masalah. Bahkan budak-budak tadi bagus kita expose kepada apa tahu. Ini binatang ni bukan untuk kita sembah. Ini untuk kita makan. Kan benda dunia ni Allah Ta'ala jadikan kita ni mulia. Benda ni, alam ni untuk kegunaan kita. So kita pakai, tidak eksesif, tidak melampau. Bahkan kita dah buat berkenaan, kita buat dengan elok dan sebagainya. Maka kita sembelih dengan elok. Terang pun budak ni. Ni sekarang ni tak ada kesakitan, tak payah renjat dengan elektrik. Tak payah ketuk kepala dulu pun sembelih. Pasal binatang tadi bila dia disembelih, dia tarik saja pisau tadi 3 minit tak ada perasaan sakit pun. Macam kita kata luka tangan. Mana tangan saya luka kan? 3 minit tak ada rasa apa? 3 minit. Kan 3 saat lepas tu sakit gila apa? Dia kulit, pasal sakit dekat kulit. Lepas daripada kulit tak ada benda. Kalau kita luka tangan, kan 3 saat terus berdenyut. Berdenyut tengah malam karang. Oh sakitnya, malam karang. Sekarang tak ada rasa apa. Tengah-tengah hari tengah menjejih darah tu, kan sakit. Tak sakit, takut. Malam karang sakit. Betul? Orang jatuh motor, tak jatuh ketika jatuh motor tak rasa apa. Boleh angkat motor lagi, jalan-jalan budak. Tapi kan malam karang tunggu malam karang. Orang accident tak rasa apa. Dia rasa kebas je. Kan? Malam karang tunggu. Dia takkan sakit ketika tu. Sebab masalah lembu tu kita tarik pisau tu kan. Tarik pisau tu tajam. Tarik tu dia tak rasa apa. Menggelupur sebab apa? Dia nak sampaikan darah ke otak dia. Pasal dia tengah tu kan.
Pasal otak perlukan oksigen. So otak akan arahkan supaya apa? Hantar darah ke otak, hantar darah ke otak. Tapi bila kita potong, dia akan keluar. So, tapi saraf belakang cantum lagi. So masih lagi bercantum, jantung pam dia keluar. So kenapa darah binatang yang kita sembelih dengan betul cara Islam ni bersih? Badan dia bersih, tak ada darah kotor. Pasal darah ni adalah medium bagi penghantaran makanan dan juga racun. Kan toksik lintas dalam darah. Makanan pun dengan dalam darah. Oksigen dalam darah, karbon dioksida dalam darah. Semua darah ni medium. Daripada kepala ke kaki, perut ke kepala, perut ke kaki dan sebagainya. Itu matlamat sebenar. Buang darah yang dalam tu ada macam-macam benda. Bahkan bila darah tu kekal dalam badan, dia akan busuk cepat. Kalau dia kata macam kita sembelih dengan betul, besok pagi tak busuk lagi kepala. Ada kepala kambing. Saya sembelih baru ni kan. Kambing tu kepala kan. Saya bersihkan 4. Saya bagi Ustaz Ridwan 1. 4 saya potong, saya pecahkan, saya ambil otak dengan daging pipi dan sebagainya. Lepas tu satu tu saya tinggalkan, saya tak larat lengoh kan. Jadi anak saudara saya dia masukkan dalam plastik. Besok pagi ada orang datang bersihkan rumah. Dia kata kepala ni lagi ada kepala kambing, boleh bagi saya ambil, dia kata. Saya kata ambil lah. Ketika dia ambil saya pegang, tak ada apa busuk pun. Pasal tak ada bakteria masuk dalam darah dia lagi. Tak ada, mana keluar dah habis dah. Tu kena faham kenapa kaedah penyembelihan tadi ajar budak-budak tadi terangkan. Tak ada kesakitan. Bahkan tak perlu kepada renjatan elektrik. Sakit pula binatang tu, baru sembelih. Kenapa? Adalah pula disembelih. Renjat elektrik, sembelih. Kenapa? Kan tak payah tu, tarik je sembelih je. Faham tak? Itu bukan cara sebenar. Faham? Jadi benda ni tadi kita kata atas dasar Islam ni, kita kata syariat Islam tadi dia terbaik. Tak ada lebih baik dari itu. Tak perlu diragu-ragukan, tak perlu dibimbangkan. Ini adalah pula kerana masalah apa? Masalah undian. Sanggup kata, oh tak sepatut dibuat di sekolah. Rotan tu. Tak serius kan? Mana jangan cakap macam tu. Kalau anda tak kerti menjawab, diam. Biar ustaz jawab. Tapi anda kata jawab macam tu, tak perlu dibuat di sekolah. Dekat sekolah bedah katak haram dibunuh. Nabi haram bunuh katak. Ya saya. Nabi tak benarkan bunuh katak. Nabi tak benarkan bunuh katak. Nabi tak benarkan bunuh katak. Saya ulang sekali lagi. Nabi tak benarkan bunuh katak. Tapi katak dibelah kan. Ada MP yang Muslim tadi buat protes. Saya dah tengok. Nabi tak benarkan bunuh katak. Jangan bunuh katak lagi. Boleh? Ada? Tak ada. Tapi bila sembelih buat korban dekat sekolah, bising. Itu kata rotan. Panggil mimpi rotan. Kau kat Yaman aku rotan dah. YouTube baru ni kan, dekat Pakistan mana kambing tekor nampak, betul. Buang parang. Ini second sub betul sikit putus. Itu cara sembelihan yang salah. Memang kita ada mazhab yang kita kata menolak bahawa pemilihan potong macam tu tak valid. Bahkan memang kita kata antara benda menyebabkan darah tu kekal dalam badan. Bila kita potong straight, darah kekal dalam badan dia tak keluar. Kalau kata kita potong macam ni, dia akan keluar. Dia akan keluar. So jadi benda tu kita kata dari segi penyucian badan daging binatang sembelihan tadi tak komplit. Pasal sebab kenapa dalam Islam dia bukan zabaha, bukannya qata'a. Zabaha, dia zabaha. Ni orang tekuk pendek masalah. Pendek. Okey kan. Ni kepala binatang, ni tengkuk binatang. Saya tak panjang sikitlah okey. Kalau potong di atas ni panggil zabaha. Dekat dengan tengkuk, dekat dengan kepala. Kalau di pangkal badan, dekat dengan badan, jauh dari kepala, dipanggil nahara. Dia tak ada qata'a. Qata'a tak ada, tak diajar dalam Islam. Yang diajar adalah zabaha atau nahara. So ini ada metod yang lain tak dipakai. Ketuk kepala saja. Straight kan, dia tak boleh slant kan? Tak, dia tak, yang penting tadi putuskan urat saja. Bukan slanting ataupun vertical horizontal tu tak kisah. Yang penting tadi adalah ni kepala, ambil selepas daripada kepala dipanggil zabaha. Itu kita buat pada lembu-lembu kita. Kalau unta biasanya orang sembelih bawah, bagi nahara, pasal dekat dengan jantung. So cepat lagi keluar darah dia. Kalau letak kat sini panjang sangat, tengah-tengah ni darah ada lagi. Kalau dia kata dekat sini dia akan cepat. Sendiri panggil nahara. Nahar. Fasalli rabbika wanhar. Tu nahar. Pangkal tengkuk pendek masalah. Kan? Pangkal tengkuk, ujung tengkuk. Jadi yang ujung tengkuk panggil zabaha. Itu dua tu kaedah Islam ajar. Tak ajar kaedah ketiga itu apa? Qata'ah. Pancung, tak ada. Dekat kaki dia masih negara ada Jakim punya tu, dia tunjuk sembelih ayam. Dia orang ada problem yang dia ada bagi Jakim punya notification, dia have to recheck balik. Pakai kutia Isa Okok, baca putus tau. Ayam tu tak mati lagi, campak dari tanah. Lepas tu satu lagi
potong habis investigation, potong habis kepala sana badan sini. Tak boleh, tak boleh. Boleh. Tak boleh. Itu kadang-kadang masalah tadi lah. Kita kata dari segi masalah kedudukan orang tu sembelih dan sebagainya. Itu lesen tu mahal tau. Seekor ayam kalau siapa ada lesen tu, dapat dari jaki mata jawi tu, seekor ayam anda sembelih dapat 50 sen. Anda boleh ambil upah 50 sen satu ayam. Tahu tak? Apply lah, perempuan-perempuan dulu apply. Okay. Diorang kan adakan kelas sembelih bagi perempuan belajar sembelih ayam ni. Nak itu sembelih? Nak sembelih kat mana? Kat Yayasan Taklim tak tempat. Rumah Tuan Haji. Rumah saya tak boleh dah. Okey, tak apa. InsyaAllah kita berhenti kat sini. Nanti kita sambung kemudian. Ya. Kita masa korban, kita tengok lembu tu meleleh je mata menangis. Jadi boleh kita makan daging dia? Ada apa? First thing first, masalah lembu tu mengalir air mata bukan dia menangis. First thing first, binatang ni kadang mata dia pedih. Macam bukan, tak ada keluar air mata. Okey, kedua, masalah sedih. Boleh tak makan binatang kita rasa sedih? Makanlah, masalah dia. Nabi lebih belas kasihan banding kita. He's actually more compassionate. Ini manusia ni, seluruh ni kalau kita campurkan dengan Nabi SAW punya perasaan belas kasihan, Nabi lebih belas. Nabi tegur para sahabat yang duduk atas binatang, atas kuda, duduk sembang-sembang. Nabi kata irkabuha salimin wa turkuha salimin. Tungganglah binatang tu dengan baik, lepaskan dengan baik. Jangan jadikan dia sebagai kerusi-kerusi kamu bersembang di perjalanan. Kerana kadang-kadang barangkali yang ditunggang lebih takut Allah dan lebih banyak berzikir banding yang menunggang. Nanti ni tafsir dalam surah Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tu ada terangkan. Kemudian Nabi tegur, kan Nabi kata jangan jadikan binatang yang bernyawa sebagai sasaran untuk panahan, bukan untuk makan, untuk memanah. Tak dibenarkan. So Nabi kata dalam hadis Nabi kata jangan tunjukkan pisau kepada binatang tadi. Mereka kata kau nak bunuh dia 2 kali ke? Nabi lebih belas kasihan banding kita. More compassionate than us. Tapi Nabi makan je, masalah dia. Saya tak ada timur tajuk, tak ada pernah jadikan haram pula. Kalau kesian tak boleh makan. Tu Melayu kita pelik betul lah. Kau datang fatwa mana ni? Was-was sah ke tidak? Itu lagi cerita. Kalau kata masalah kesian tak ada masalah. Okey? Yang itu je. Tak macam ayam yang tinggal cukup pengsan ni kena current baru disembelih. Saya tahu sebenarnya benda ni salah. Jakim terlampau pakai jakim saya baca jakim punya ke ni standard international. Diorang pergi letak benda tu renjatkan dengan elektrik, kononnya nak bagi sakit. Bohong. Bahkan binatang tu disakitkan lagi teruk lagi daripada tu. Sepatutnya dia sembelih tadi, bila kita sembelih, kan saya kata 3 minit kan tak ada sakit, dia tak rasa sakit, dia macam tidur. Hilang darah dia macam tidur. Dia menggelupur tadi sebab darah tak sampai. Macam kita lah kalau orang tahan hidung kita, tak nak bagi bernafas, kita jadi macam mana? Menggelupur lah kan. Air tu menggelupur dia, tak sampai oksigen. Tetapi lepas tu dia tidur. Macam tidur je. Sembelih ni, binatang tu tidur. Cuma masalah orang pakcik-pakcik ni pijak kaki, lepak kepala. Itu salah diorang lah. Cara mengawal binatang tadi. Macam binatang tertentu sebenarnya, binatang ni kadang kata boleh tutup mata dia, kemudian kita tutup mata dia akan diam. Ada orang tutup mata sambil sebutlah bismillah Allahu akbar, kan dia diam. Memang seorang kita semua pegang, tak payah pegang seorang pun. Lepas baring ni kan, tutup mata dia. Memang dia takkan bergerak. Dia diam je. Tapi orang tak reti, tu masalah tak reti tadi. Kepak sebagainya, takut ni tumbuk dulu lepas tu baru. Apa pasal kan? Sembelih style apa ni? Faham tak? Yang tak langsung kaedah renjatan elektrik tu salah. Menyakiti binatang tu baru sembelih. Kenapa? Sebenarnya tak ada benda, tak sakit pun. Sembelih pun dia gantung je kan? Sekali tu. Tapi sebenarnya sembelihan tadi tidak sakit. Macam dia saya kata siapa nak rasa mesti saya bawa pisau lukakan tangan. Tak seriously, memang saya pernah kena sekali tu. Makan apa? Gatal kan. Dia cocok, kita beli lidah lembu. Saya kat Yaman kepala lembu murah. Sebiji kepala lembu tu dengan siap diproses RM20, RM30 je. So makan melantak gila-gila seminggu nak makan kepala lembu. Okey, lepas tu kita ambil garpu tau. Diorang tu garpu bakar-bakar sampai tunggu masak lambat sangat dia bakar kat api. Kunyah-kunyah bakar. Saya cucuk dengan pisau. Cucuk daging yang baru perebus tu, cucuk pisau. Sekali pegang, zoom ni lah. Tanggal ni jatuh. Tu macam tu kan. Lepas tu malam, lepas tu kebetulan petang tu, malam tu maghrib, diorang ada suruh wakil pelajar Malaysia, pelajar Indonesia terangkan negara masing-masing di dalam masjid pasal ada tetamu dari luar, tetamu daripada kabilah Arab datang. So kita bercakap lah.
Saya punya jari berbalut putih macam tu. Auzubillah minasyaitonirrajim. Jari kata jari tu balut besar yang tu, dia putih. Tapi lah dia cantik. Dia ni benda ketika sakit tak rasa apa. Malam tu. Oh, malam tu. Dia cerita malam tu baru start kita rasa sakit. Pasal kita punya reseptor sakit sebenarnya kat kulit. So bila kulit tu dia macam tu saja tak rasa apa. Kalau kita cubit dia sakit lah. Tu sebab kenapa disuruh datangkan dengan pisau yang tajam. Bila datang kena sikit tak rasa apa. Nak sakit kejap lagi. Malang karang kan. Jadi tapi binatang tu dah kena potong itu tak kena sakit dah. Tak sakit dah sebenarnya. Tapi kita tak ajar benda ni secara saintifik dan sebagainya. Dan sekali budak-budak tak tahu dan sekali macam ni lah. Jadi masalah. Okey? Kena ajar betul-betul. Baik, pengumuman. Kelas baru mulai 24 Oktober. Esok. Esok semalam lah. Esok. Okey. Kelas baru mulai 24 Oktober 2013 esok. Kitab Zadul Ma'ad. Bekalan perjalanan hari akhirat oleh Ustaz Yunus Zainal Abidin setiap hari Khamis 9.45. Kemudian kedua kelas khas Sabtu ni 26 Oktober Mazhab Syafi'i dan Dalil, satu perbahasan oleh Ustaz Nasai Hanafi waktu 11.30 sampai 1 tengah hari. So, sesiapa yang hadir kita tak ada masalah benda sebagainya boleh hadir kelas terbuka. Dan sebarkan yang tu Mazhab Syafi'i dan Dalil, satu perbahasan. Muka surat dia punya tu 11.30 sampai 1 tengah hari Sabtu. Yang Zadul Ma'ad besok. Okey? Baik. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.